Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat, tim-tim pencinta Al-Quran, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ada juga kepada Ustaz Haziq dan ustaz-ustaz lain yang mana join pengajian kita pada pagi ini, ahlan wa sahlan. Jadi insya-Allah moga-moga Allah memberikan kita satu rahmat, satu peluang dan juga satu keindahan pada pagi ini untuk sama-sama kita menjalani kehidupan kita dimulai dengan Al-Quran insya-Allah. Baik, ibu, ayah-ayah, jomlah sama-sama kita kongsikan live kita pada pagi ini. Sebab apa? Sebab kalaulah kita hantar link lewat kepada grup WhatsApp kita, grup Telegram, depa tertanya-tanya, kelas pagi ni tak ada ke? Jadi jom kita kongsikan. Tekan copy link dan kita sharekan live kita pada pagi ni ke dalam grup-grup yang kita ada insya-Allah. Baik, ibu, ayah-ayah, ingat bila kita kongsi ni Allah akan bagi dekat kita pahala macam mana orang tu baca. Contoh kita kongsikan live kita pada pagi ni kepada ibu kita. Ibu kita pun bacalah Al-Quran melalui mai mengaji. Sebagai contoh lah, sebab kita kongsikan live mai mengaji. Jadi bila ibu kita baca juga akan dapat pahala macam mana ibu kita dapat. Okey. Jadi siapa je tak nak kan? Okey. Jadi insya-Allah ibu-ibu, ayah-ayah, jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Sebab bila Allah bagi dekat kita peluang untuk kongsikan, jadi inilah peluang untuk kita berdakwah. Inilah peluang untuk kita ubah kehidupan orang. Walaupun kita tak boleh nak buat apa, just inilah salah satu jalan dakwah kita. Kita usaha ke arah nak betulkan persepsi orang terhadap pengajian Al-Quran. Jadi tak lekeh nah orang yang mengaji Quran ni, tak lekeh nah. Orang yang mengaji Quran ni sangat-sangat hebat. Bila orang nampak lekeh, sebenarnya dialah yang lekeh. Sebab apa? Sebab dia tak mengaji Al-Quran. Jadi insya-Allah ibu-ibu, ayah-ayah, kita nak bagi semua orang boleh mempelajari Al-Quran. Inilah salah satu jalan dakwah kita. Kita nak bagi semua umat Islam yang ada di muka bumi ini boleh baca Al-Quran insya-Allah. Moga-moga dengan perkongsian yang kita kongsi itu, moga-moga terjentik dan terdetik hati di hati orang-orang yang beriman untuk sama-sama betulkan cara bacaan Al-Quran insya-Allah, dan juga mencintai Al-Quran. Baik, insya-Allah ibu-ibu, ayah-ayah, ingat balik bila kita buka mata semalam ni, kita dah tutup mata, kita tidur. Tapi Allah bagi lagi peluang untuk kita buka mata pagi ni. Ustaz, saya tak boleh buka mata Ustaz pagi ni, tak mata penuh. Sekurang-kurangnya kita boleh lagi bernafas. Tujuan Allah bagi kita bernafas ni untuk apa? Mesti ada sebab. Confirm ada sebab. Salah satunya Allah bagi peluang dekat kita untuk berubah. Salah satu Allah bagi peluang dekat kita untuk bertaubat. Salah satu Allah bagi peluang untuk kita banyakkan ibadah. Allah bagi peluang untuk kita berdakwah. Allah bagi peluang kita untuk berkongsi. Allah bagi peluang kita untuk baca Al-Quran. Jadi apa perlu kita buat? Ucapkan Alhamdulillah, tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ibu ayah, kehidupan kita ni tak lama nah. Paling kurang pun 63 tahun. Paling lama pun 100 tahun. Jadi beringatlah kita duk baca Al-Quran ni, kita tak bawa mana pun. Nak bawa ke kubur nanti tu. Nak bawa ke alam selepas ni. Jadi insya-Allah cubalah baca Al-Quran dengan seikhlas yang mungkin. Bacalah Quran kerana Allah. InsyaAllah moga-moga ada manfaat dan juga ada keberkatan di samping kita baca Al-Quran, insyaAllah. Ada satu pepatah ni, apalah ertinya hidup kalau sibuk di dunia, akhirnya tak dapat apa-apa berbanding sibuk akhirat pasti dapat manfaat. Nak saya ulang ke? Apalah ertinya hidup kalau sibuk di dunia, akhirnya tak dapat apa-apa berbanding sibuk akhirat pasti dapat manfaat. Faham tak? Bila kita kejar dunia tak pasti, belum pasti kita dapat akhirat. Bila kita kejar akhirat, insya-Allah dunia akan dapat. Confirm akan dapat dunia yang akan cari kita balik. Okey, ibu ayah ya. So sebelum kita mulakan pekerjaan kita, sebelum kita berpenat-penat dengan dunia, jadi insya-Allah jomlah sama-sama kita ubati diri kita, kita tenteramkan jiwa kita dengan Al-Quran. Moga-moga dengan Al-Quran yang kita baca pada pagi ini akan menemani kita dan akan jadikan kita ni manusia yang tenang pada hari ini, insya-Allah. Baik, jom kita zikir sama-sama sebelum kita mulakan pengajian. So alhamdulillah, tahniah ibu ayah ya kerana berjaya untuk masuk ke dalam juzuk 17. Alhamdulillah. Lepas kita khatam juzuk, kita khatam surah. Semalam ni kita dah khatamkan surah Taha, dan juga khatamkan juzuk 16. Jadi insya-Allah berbaki lagi 13, betul, 13 juzuk untuk kita khatamkan keseluruhan Al-Quran. Jadi insya-Allah letakkan azam supaya apa? Supaya kita dapat khatamkan Al-Quran ni secara berjemaah, insya-Allah. Azam bukan letak di mulut, tetapi letak di mana? Di hati. Okey, insya-Allah. Nak kenal Allah dalam hati, sentiasa berzikir. Betul, insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah ibu ayah ya, jom kita zikir sama-sama. Moga-moga dapat manfaat hasil daripada zikir kita pada pagi ini, dan juga diberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa kita, insya-Allah. Okey. Jom. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ما دعا لله داعي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. Alhamdulillah, settle. Jadi insyaAllah ibu ayah selesai kita zikir. Jadi insyaAllah jomlah sama-sama kita baca Al-Quran dengan penuh tartil, dengan penuh rasa bersyukur, dengan penuh rasa seronok dan keindahan daripada kalamullah. Jadi insyaAllah moga-moga dengan Al-Quran ni dapat ubah kehidupan kita dan dapat ubah diri kita daripada keburukan kepada kebaikan, kejahatan kepada kebaikan. Jadi insyaAllah ibu ayah-ayah doalah moga-moga Al-Quran ni menjadi syifa. Doalah moga-moga daripada Al-Quran ni menghubungkan hubungan keluarga kita, menghubungkan hubungan di antara suami dan isteri. InsyaAllah keberkatan Al-Quran ni mujarrab insyaAllah. Sebab apa? Sebab hebatnya Al-Quran ni sehingga sekarang orang masih baca daripada zaman Nabi Muhammad. Inilah mukjizat ibu-ibu ayah-ayah. Jadi insyaAllah moga-moga dengan keberkatan Al-Quran segala yang kita hajati Allah penuhi. Okey? Baik, insyaAllah. So kita akan sambung pada muka surat 323 surah Anbiya, surah Al-Anbiya. Anbiya ni apa dia? Para nabi, Anbiya. Okey? Jadi insyaAllah jom kita mulakan dengan Ummul Furqan, Ummul Kitab, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, jom sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, betul nah ayat atas sekali nah ayat 11. Okey. Jadi insya-Allah ibu-ibu ayah-ayah, sebelum saya terlupa, ibu-ibu ayah-ayah yang mana rasa ustaz, sebab kita duk tengok kadang-kadang 2000 viewers. Jadi di kalangan kita ni ada yang teringin nak belajar, tapi ustaz tak apalah, tunggu dululah. Ustaz saya sibuklah ustaz. Saya tak sempatlah ustaz. Okey, macam ni ibu-ibu ayah-ayah. Untuk kelas yang kita anjurkan, kelas tamhid yang betulkan makhraj, kelas tajwid yang mana nak betulkan panjang pendek, dengungnya, yang ni cara masuk dia macam ni, yang tu kelas tajwid. Talaqi surah pilihan pula, kita lebih advance sikit. So di situ selitnya makhraj dan juga selitnya tajwid. Tapi agak lajulah sebab dia dah ke peringkat yang seterusnya. Jadi insya-Allah ibu ayah kita ada siaran ulangan. Tapi kelas ni kelas private lah. Ada siaran ulangan jika kita sibuk. Okey. Kebanyakan kelas-kelas yang kita anjurkan ni ada waktu malam 9 sampai 10 malam sahaja. Okey. Baik, insya-Allah ibu ayah. Dan juga sebelum saya terlupa, program mega kita pun hampir berkunjung pada 20 hari bulan. So berbaki lagi berapa hari ibu ayah ya? Berbaki lagi 11 hari. 11 hari insya-Allah. So saya difahamkan ataupun saya tahu ibu ayah dah tak sabar untuk sama-sama menunggu program Mega Mai Mengaji. Jadi insya-Allah stay tune, tunggu Ustaz. Insya-Allah program akan sampai. Okey, baik, insya-Allah. So jom kita sambung bacaan muka surat 323 ayat 11 surah Anbiya. Surah Anbiya ayat 11 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. Make sure dha ni keluarkan hujung lidah. Zalimah. Ta marbutah tu bila berhenti bunyi zalimah. Gitu. Baik, ulang. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah wa ansha'na ba'daha qauman akharin wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma أحسوا
بأسنا إذا هم منها يركضون فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زاهق
walakumul wailu mimma tasifun. Walakumul wailu mimma tasifun. Walahu man fis samawati wal ard. Dot tu dia sekatan angin. Ard, sekatan angin, tetapi jangan ada lantunan, bukan wal ard. Wal ard sahaja. Bukan sebut dekat sahaja, tetapi dia ada dot. Dia kedengaran tu. Cuma kita sekat angin. Bacaan untuk dot ni sekat angin dan lepaskan ard. Arda contohnya. Wal ardi. Dan hurufnya tebal. Jadi bila kita berhenti, hurufnya dah jadi sukun ataupun kita kena matikan dot. Jadi untuk huruf dot dia bukanlah huruf qalqalah. Jadi jangan bunyikan wal arda. Just kita sekatkan angin. Wal ard. Kembungkan pipi saja dan berhenti terus. Jangan ada dot. Okey. Baik. Saya tunjuk contoh. Dengar dahulu. Walahu man fis samawati wal ard. Okey. Minta maaf, saya tak ubah kamera sebab takutlah takut terjadi benda-benda yang kita tak maulah, line ke ataupun kita tak dengar suara dah ke. Okey. Baik, jom baca sama-sama. 1 2 mula. Walahu man fis samawati wal ard. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش ulang فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Tebalkan sad tu, yasi, bukan yasi, tetapi yasifun. Gitu. Baik, ulang, get ready. 1 2 mula.
Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Amittakhadhu min dunihi alihah. Amittakhadhu min dunihi alihah. Qul hatu burhanakum. Qul hatu burhanakum. Hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli. Hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqq. Hukum apa tu ibu-ibu ayah? Mana? Mana keluaran kelas tajwid dan juga talaqi surah pilihan? Sebutkan hukum ni. Haqq, yang mana kita kena hold seketika lantunan. Haqq, dalam 2 second baru kita lepaskan. Hukum apa tu? Sebutkan. Baik, kita ulang. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqq. Okey. Dan lagi satu saya nak tanya. Kena buat apa bila tu dia. Geng-geng kelas tajwid, geng-geng surah talaqi surah pilihan. Betul. Qalqalah akbar ataupun asyaddul kubra. Alhamdulillah pakai ingat lagi nah. Ingat. Bila mana huruf qalqalah di hujungnya ada sabdu, kita kena hold seketika lantunan tu. Hold seketika lantunan. Haqq. Baru kita lepaskan. Okey. Dan kena ingat kena ada huruf qalqalah lah. Kalau bukan huruf qalqalah, itu bukan qalqalah. Dan tak perlu lantunkan. So di sini hukumnya apa dia? Qalqalah akbar, bukan akhbar. Kaf nah, akbar. Okey. So ataupun asyaddul kubra, sama saja. Okey, baik. Seterusnya fahum mu'ridun. Fahum mu'ridun. Alhamdulillah, settle. 3, 2, 3. Seterusnya kita masuk kepada muka surat 3, 2, 4. Ayat atas sekali. Alhamdulillah, tahniah ibu ayah yang mana masih mengingati pelajaran-pelajaran yang dikongsikan. InsyaAllah mestilah ingat. Alhamdulillah. Bermaksud Allah sayang kita lah. Allah jaga kita punya ingatan. Jadi insyaAllah ibu-ibu ayah rasa sia-sia ke kita mengaji Al-Quran ni? Rasa rugi ke kita duk kongsi? Rasa tak ada manfaat ke kita duk baca Al-Quran? Kalau rasa begitu, cepat-cepatlah istighfar. Sebab apa? Hati kita dah keras sangat-sangat dah. Hati kita dah kotak. Sebab itulah kita rasa rugi, kita rasa sia-sia. Kadang-kadang ada juga di kalangan kita yang memaksa diri kita untuk baca Al-Quran. Sebab apa? Nak dapatkan kelazatan tu. Memaksa diri untuk dapatkan kelazatan. Tak apa, tak ada masalah. Sampailah dia merasa seronok buat benda tu.
Sampai dia rasa bukan paksaan dah. Awal-awal memang kita rasa terpaksa, kita rasa macam balok, tapi lama-lama bila kita terus istiqamah, insya-Allah kita akan rasa kelazatan dan nikmat baca Al-Quran. Tak ngaji yang rugi ustaz, betul. Tak ngaji yang rugi. Ngaji tak rugi, rugi tak ngaji. Tapi bagi sesiapa yang rasa rugi, cepat-cepatlah istighfar, cepat-cepatlah taubat. Sebab apa? Sebab takut hati kita dah terlalu keras, terlalu kotor, sampailah kita rasa buat ibadah ni satu kerugian. Hati-hati. Okey, hati-hati. Baik. Ustaz minta ulang ayat 13 please. Baik, boleh, tak ada masalah. Tapi di hujung nanti habis saja kita baca semua, ingatkan saya balik untuk ulang ayat 13. Okey, baik, jom. Seterusnya kita sambung. Rasa untung dapat ngaji berjemaah. Yes, alhamdulillah. Tak rugi langsung, betul, memang tak rugi. Okey. Baik, jom seterusnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasul. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ. Jomlah sama-sama kita bercinta dengan Al-Quran. Bila kita bercinta dengan Al-Quran, kita takkan dikecewakan. Ingat, bercinta dengan Al-Quran, kita takkan dikecewakan. Percayalah ibu-ibu ayah-ayah. Baik, seterusnya. إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Okey, saya pun hilang nafas. Okey. Boleh lagi insya-Allah ibu-ibu ayah. So, kita nak berhenti kat mana ni? Kita berhenti dekat ilai. Situ. Baik, ulang balik. Illa nuhi ilai. Ulang. Illa nuhi ilai. أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Hilang nafas Ustaz. Hilang nafas bahaya tu ibu-ibu ayah. So, kena pandai-pandai kontrol lah. Kalau ayat terlalu panjang kita nak baca juga, pastikan baca laju sedikit dan kontrol nafas. Okey? Kontrol nafas. Okey, ana ni tak panjang ni ibu-ibu ayah. Nampak tak ada tanda bulat tu? Jadi kita abaikan. Ada pada tulisan, tiada dalam bacaan. Okey. Rasa bertuah dan sangat seronok dapat mengaji. Alhamdulillah. Itu tandanya hati kita dah lekat dengan Al-Quran. Al-Quran dah sebati dengan diri kita dan juga dah jadi darah daging kita. Jadi insya-Allah moga-moga sahabat yang kita bersahabat sekarang ni, tambah-tambah Al-Quran ni akan bersahabat dengan kita di alam-alam yang kita akan lalui lepas ni. Okey, baik. Insya-Allah ulang. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Wa qalu اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون بل عباد مكرمون
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Lembut saja ra' tu. Limanir. Bukan limanir. Yang tu tebal ibu-ibu ayah. Limanir tada. Gitu. Baik, ulang. وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين كذلك نجزي الظالمين. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, jika ada orang dengki dengan kita, buat jahat dengan kita, rasa macam baca Quran, ada yang bagi kita down. Ingat ni ibu-ibu, ayah-ayah, kita buat baik ke, kita buat jahat ke, orang akan kecam kita. Ada je orang yang dengki dengan kita. Jadi buat pilihan ibu-ibu, ayah-ayah. Kalau kita buat jahat, orang kecam, Allah pun kecam. Kalau kita buat baik, manusia ataupun makhluk yang lain kecam, tapi Allah tak kecam kita. Ingat ibu-ibu, ayah-ayah. Kita nak bagi siapa yang nampak kita? Kita nak bagi Allah sahaja yang tengok kita. Okay? Kita nak maqam di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ingat, buat pilihan yang betul. Sebab kalau kita masih lagi makan dengan perkataan manusia, masih lagi ambil hinaan manusia ni sebagai satu masalah, so kita sampai bila pun takkan berjaya. Tanyalah orang yang berjaya, mereka abaikan banyak sangat biawak-biawak yang mana suka menjatuhkan ni. Jadi insya-Allah ibu-ibu, ayah-ayah, nak maju, abaikan sahaja suara-suara biawak-biawak yang nak jatuhkan kita dan nak bagi kita ni tak berjaya. Okey, so buat pilihan lah. Sama ada kita nak buat baik ataupun nak buat jahat. Dua-dua kena kecam, tetapi kebaikan ni Allah tak kecam kita. Okey, insya-Allah. Baik, jom. Seterusnya, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض
كانتا رتقا ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أفلا يؤمنون. Kenapa saya sebut macam tu ibu-ibu ayah-ayah? Sebab ramai yang mengadu dekat saya, Ustaz, saya rasa lemah Ustaz, keluarga saya pun tak support saya, keluarga saya pun hina saya duk mengaji ni. Tak apa ibu-ibu ayah-ayah, biasa dakwah kita ni, dakwah Nabi dulu, dakwah para sahabat dulu lagi lah. Kalau saya cerita kisah Bilal ni, ibu-ibu ayah-ayah, kita boleh teriak lepas kena tibai sampai berdarah daging, sampai daging pun berterabak dekat tepi sekeliling kita, mereka tetap sebut nama Allah. Kita ni apalah sangat dengan sekadar kata-kata kita boleh tolak tepi. Kalau kita tak larat sangat, kita penat sangat, teriak seorang-seorang mengadu dekat Allah, habaq kat Allah, ya Allah bagi aku kekuatan. Zaman dulu ni ada yang kena letak batu, ada yang mana kena seret, diikat kaki di unta dan tibai punggung unta tu, dan diseret di atas tanah ataupun padang pasir yang panas. Kita ni tak kena macam tu. So kena kuatlah, ambil lah pengajaran daripada kisah-kisah para sahabat. Perjuangan mereka lebih hebat daripada kita lagi, insya-Allah. Okey. Baik, insya-Allah. Moga-moga kita diberikan kekuatan hati dan juga fizikal kita lah. Okey. Baik, seterusnya. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. Kenapa kita mengaji orang nak hina? Al-Quran kan utusan Allah. Ya betul. Itu bagi kita. Tapi bagi orang lain yang hatinya jahat, yang dengki dengan orang yang nak dekat diri dengan Allah ni, mereka akan dengki dengan kita dan akan hina kita. Okey. Jadi kita lah sebagai tim-tim ataupun barisan-barisan yang mana nak berjumpa dengan Allah, yang mana nak perjuangkan agama Allah. Jadi kena strong lah, kena kuat. Okey, baik. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَهُوَ
هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل Alhamdulillah. Ulang. Kullu fi falakin yasbahun. Kullu fi falakin yasbahun. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. Khuld. Ejaannya macam mana? K-H-U-L-D. Khuld. Khuld. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Baik, Alhamdulillah, selesai dah kita baca dua muka surat. Jadi tadi ayat berapa tadi nak minta suruh ulang? Banyak tu saya duk tengok. Okey. Ya, betul. Ayat ni yang paling sedih kalau kita tengok elok-elok. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Elok dengan apa yang kita terangkan ataupun yang kita kongsikan pada pagi ini tentang keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Jadi ambillah apa sahaja yang Allah bagi dekat kita ni, Allah bagi ujian dekat kita ni, ambillah satu jalan yang mana bukan ianya sebagai masalah, tetapi sebagai satu batu lonjakan untuk kita lebih naik stage kita ataupun level kita, okey, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang minta ulang ayat 13, ayat 25 dan ayat berapa tadi saya tengok, ayat 30 pun ada. Okey, kalau boleh tengok siaran ulangan, tapi saya akan ambil inilah untuk ayat 13 ni. So boleh tengok sendiri ayat 13. Buka je ulangan kejap lagi. Okey, betul. Okey, baik. Untuk ayat 13 saya ulang dah. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا. Yang tu ayat 12. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih kerana memilih kami, ya Allah, untuk kami baca Al-Quran, untuk kami luangkan masa. Ingatlah ibu-ibu, ayah-ayah, kita bukan perlu luangkan masa dengan Al-Quran, tetapi memang kena ada masa dengan Al-Quran seharian. Jadi insya-Allah, sebab apa? Quran ni adalah makanan bagi roh kita. Jadi bila roh kita tak makan, roh kita sakit lah. Itu sebabnya ada hati kita yang tak tenteram, yang tak tenang. Ya Allah, awaklah aku rasa kosong sangat ni. Awaklah aku rasa gundah gulana ni. Ya Allah, awaklah aku rasa gelisah ni. Ya Allah. Sebab apa? Sebab kita kekurangan bagi makan dekat roh. Roh kita perlukan makanan. Jadi makanan roh ni adalah ibadah. Jadi insya-Allah ibu ayah, moga-moga kita diberikan kekuatan, kita diberikan rasa nikmat, rasa seronok buat ibadah. Bila kita rasa seronok, baru kita rasa nak buat lagi. Ingat bila kita nak dapatkan benda yang kita suka, kena lalui benda yang kita tidak suka. Macam mana yang saya kata tadi, awal-awal kita rasa terpaksa, lama-lama kita akan rasa suka. Buatlah. Kita mengaji, awal-awal kita rasa terpaksa, sebab nak push tiap-tiap hari kita mengaji ni bukan mudah. Tapi lama-lama insya-Allah, bila dah rasa seronok, bila dah rasa happy, bila dah rasa rugi tak mengaji, insya-Allah tiap-tiap hari dia akan mengaji. Okey? Ingat tu. Bila kita nak dapatkan benda yang kita suka, kena buat benda yang kita tak suka. Okey, insya-Allah ibu ayah-ayah, saya minta maaf jika ada terkasar bahasa ataupun kekhilafan di antara ibu-ibu ayah-ayah dan juga saya. Jadi mohon diampunkan. Wallahu a'lam. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, insya-Allah jom sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصل اللهم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.